Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan. Sebab apa, semalam Bitcoin dah melakukan pergerakan dasik di mana dijangkakan untuk kita bottom di 14k. InsyaAllah boleh jadi. Sebab apa, first step kita dah pun berlaku semalam. Kita dah break another bear flag yang kecil di mana targetnya adalah almost ke 16k. So nanti saya akan tunjukkan di chart apa yang berlaku semalam dan apakah next movement untuk short term untuk jangkaan pergerakan Bitcoin. So untuk harga semasa, kita akan tengok dulu untuk semalam market cap, total market cap berada di 807 bilion. So dah hampir pun kita nak drop bawah 800 bilion. Sebelum ni kita ada low di 15.5k, 15.5k di 750 bilion. So dua ada jangkakan untuk total market drop jatuh half lagi daripada ini. So dari 800 bilion ke almost ke 400 bilion. So meaning semua altcoin ataupun semua coin jangkaan Zul akan jatuh another 40 ke 50% lagi, di mana Bitcoin jatuh ke 5% adalah around dalam kawasan 8 ke 10k. So apa-apa kita tengok akan di chart nanti. So kita tengok harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin berada di 16.7, drop sebanyak 1%. Ethereum 1.2, drop hampir juga 1%. So lain-lain altcoin tak banyak berlaku perubahan, ada tak yang berlaku peningkatan. Semalam Semalam kita tengok SRP ada berlaku peningkatan. Kemudian tak silap semalam kita tengok Litecoin. So Litecoin pun drop hampir 2% semalam selepas hit $68. So let's go pergi chart. Sebab apa, ada menarik yang tu nak sharekan di chart. So kita akan tengok di chart pertama, kita akan tengok di total market cap. So inilah total market cap. Apa yang tu nak mentionkan lah, kita tu jangkakan untuk another drop dalam 40 kat sini adalah 40 ke 50%. So meaning kita ada pun formation yang dah pun di-create sama. Kita ada dua pergerakan bear flag. Tu dia akan tunjukkan. Yang pertama kita ada yang ni. Dia akan draw satu garisan. So meaning kita ada yang ni. Kita ada bear flag yang ini, di mana price target ni adalah management daripada top ini ke bawah. Kita ubahkan aspek dari kawasan ni. So ini untuk jangka ini adalah almost dalam kawasan 665 bilion. So itu yang boleh berlaku. Sebab apa, kita ada bear flag untuk di di total market, dan kita ada bear flag yang lebih besar yang ini. So ini pun dah in place. So untuk price adalah drop ikutkan management adalah daripada top. Nanti tu akan ambil balik, iaitu daripada 1 trilion ke expected untuk jangka ini. Nanti tu akan cuba buat price target. Untuk yang ini kita tengok price target arrow dari 1 trilion ke yang ini. Kita ada bear flag yang besar ni, dan kita akan pindahkan ini point breakout yang ini. So ini kita menunjukkan almost 537 bilion. So almost dekat dengan tu juga lagi, almost 40 ke 50% untuk dropping lagi untuk total market, dan short term pun ada. So inilah jangkaan. So ini kalau total market drop, ini bermakna Bitcoin dan altcoin lain akan turut drop another 45%. So let's go kita pergi ke Bitcoin. So Bitcoin, apa yang berlaku semalam? Bitcoin USDT. So inilah pergerakan Bitcoin, dan di semalam kita dah jumpa sedikit. So ada monitor malam, iaitu kita monitor trendline putih ni, di mana juga akan sekiranya breakout ini kita boleh ke 17.1. Tapi walaupun 17.1 juga akan channel ini masih lagi in play. So apa yang berlaku semalam, price breakout bawah channel ini, kemudian price yang ini trendline ini tak legit untuk kita monitor dah, kita akan delete. So meaning untuk jangkaan kadang 17.1 adakah boleh berlaku? Yes, masih berlaku. Sebab apa, kita price masih above to 16.7. Seperti mana Zul nak sharekan dalam Discord channel malam, Zul nak daily candle daily. Yang pertama kita nak close below channel, iaitu below yang ni. So insyaAllah dalam masa 10 minit lagi, 9.68, dan 10 minit lagi kita akan close. So ini kita akan close below channel, dan yang lebih strength adalah kalau kita Bitcoin dapat close below 16.7. So kalau below dapat 67, meaning kita tengok yang lepas ya, kita ada in out kawasan ni, dan lepas 1, 2, 3, 4, 5, 6, lepas 6 candle kita berada atas 16.7. So sekiranya hari ni kita dapat 16.7, candle daily close below 16.7, ini bermakna kita akan jangkakan momentum untuk drop itu tinggi, di mana kita akan in play dua target, ada major dan yang kecil punya bear flag ini dan bear flag ini adalah price targetnya omongkan 15.4 ataupun 5.5, iaitu di mana price targetnya kembali balik ke lower low Bitcoin yang lepas, iaitu 15.4. Dan sekiranya kita break 15.4, itulah jangkaan zone, kita akan journey ke
14 ke 10k kita punya bottom. So untuk di daily juga ada signal yang menarik. Inilah daily, sebab apa nanti tu akan drawkan sedikit, nak drawkan ambil pen. So nak tunjukkan adalah kita dapat bearish engulfing. So candle ini adalah candle hijau dan ditelan oleh candle merah. So kerana body ini close below body hijau, meaning itulah kita nama candle bearish ataupun kita panggil bearish engulfing. So bearish engulfing adalah mostly price menunjukkan price akan drop ke bawah. So meaning kita ada drop lower low, kita buat sikit higher high, higher low, kemudian expected another lower low. Lower low yang pertama kita targetkan kawasan 15.5 ataupun kembali balik ke lower low sebelum ini. So meaning itulah jangkaan untuk short term. So apapun tu masih lagi holding pembelian, tak lagi beli. Sebab tu Zuhara targetkan untuk 14 ke 10k. InsyaAllah kita dapat dalam satu masa next meeting, iaitu next meeting untuk CPI adalah dalam 13.1 dan masa tu ni kena tambah ada awal bulan ataupun tengah bulan, apapun tu dah letak punya timeline. So timeline adalah lepas saja 15 hari bulan, tak kira lah berapa price tu akan start buy, terutama di altcoin. Sebab apa altcoin masa tu dah pun drop. Currently altcoin maknanya pun dah pun hampir 90 ke 95% drop pun. So meaning kalau dapat altcoin, contohkan Dana, Matic, Phantom yang price tengah diskaun 90 lebih persen, 90 lebih persen drop, tu akan buy untuk completekan punya target. So Bitcoin, Ethereum tak kalah, tu akan boleh buy secara monthly whatever price yang harga masa itu nanti. So inilah untuk di Bitcoin. So untuk short term jangkakan, untuk di daily kita ada RSI berada below 50. Store RSI tengah regain sikit. So ini itulah tandanya kalau kita boleh melakukan kejatuhan. So untuk di 4 hours, kita tengok 4 hours. 4 hours RSI below 50, store RSI berada oversold. So ini kita berlaku sedikit support di kawasan 16.7 normal, ya kan. 16.7 adalah kita punya current support. Kemudian kita tengok di 1 hour pula, ke manakah arah pergerakan 1 hour. So pergerakan 1 hour menunjukkan agak bearish. Sebab apa? RSI baru aja cross dan kita berada 50. Store RSI jernih ke oversold, ke overbought. So berada middle. So kita ada momentum untuk drop ke bawah. So untuk hari ni mungkin dalam pukul 8 kita akan close untuk di 4 hours ikutkan candle close 16.7. So tu jangkakan untuk hari ni. Untuk short term kita akan ada sedikit kenaikan untuk sikit je, iaitu untuk retest. Kalau ikutkan candle daily ni, itu bearish engulfing, di mana kita akan retest. Ada possible untuk kita akan tengok untuk candle di mana sekiranya candle daily ni tak berjaya close above below 16.7. So mana yang jangkakan kita akan dapat pergerakan sikit untuk retest balik body hijau ini sebelum kita barulah kita akan ada drop. So kita akan retest untuk body ini dulu sebagai breakout, retest, kemudian barulah drop ke bawah 16.7. So itu jangkakan untuk more drop berbanding naik atas untuk hari ini berbanding hari-hari sebelum ini ataupun minggu awal tengah ataupun minggu lepas. So dijangkakan untuk more expected 16-17.1. So currently untuk current market tu tak nampak untuk price untuk short term untuk movement ke 17.1. So more target currently ialah 16k. Disebabkan apa? Disebabkan kita break quarter channel, kemudian kita ada bearish pattern ini, iaitu bearish candle, iaitu bearish engulfing. So itulah pergerakan yang dijangkakan untuk hari ini. So hari ini ada apa? Adalah hari Rabu. Yes, hari Rabu. So meaning Rabu kami Jumaat, hari Rabu kami Jumaat. So meaning baru lagi middle weekend weekday. So meaning kita ada possible untuk another dapatkan price untuk drop untuk minggu ni at least ke kawasan 16k, ataupun kena drastik kita boleh drop kembali ke lower low sebelum ni, iaitu di kawasan 15.5k, iaitu di mana kawasan error yang tu tanda kan. So itulah untuk analisis untuk di Bitcoin. So tu nak tunjuk dekat analisis sedikit di USDT. Sebab apa? Kita akan tengok sikit di USDT. Dia akan letakkan balik kat ni lah, NIO, USDT, Tesla, DSY. So DSY di USDT pula dia nak tengok DSY. So DSY kita akan tengokkan secara majornya downtrend, dan dekatkan untuk di dolar sudah pun sampai satu major trendline. Yang ini yang putih ini yang sudah drawkan yang pertengah ini. So nanti saya ambil pen lah nak tunjukkan. So macam nak kena beli iPad pula, senang nak lukis-lukis guna pen. So yang ini kita ada trendline ni. So trendline ini sekiranya kita dah sampai, dan ini untuk Bitcoin, untuk dolar maknanya ada trend untuk melakukan kenaikan. So meaning macam juga kan interest rate akan terus dinaikkan untuk
fight inflation. So meaning kenaikan interest adalah good untuk strengthening dolar. So meaning dolar, bila dolar melakukan kenaikan, ini bermakna aset yang lain akan melakukan kejatuhan. So meaning dalam kripto, Bitcoin akan terus melakukan kejatuhan. So masih lagi ada potential untuk Bitcoin jatuh ke 14k untuk kita punya possible bottom. Dan ini juga untuk di daily, Bitcoin, dolar sedang buat pergerakan quarter reversal untuk short term. So meaning untuk price ini targetnya adalah almost boleh kembali balik ke 110 untuk kata kembali balik above channel, dan follow untuk channel ini, middle channel trendline tu boleh sampai balik ke 110. So meaning untuk kenaikan 110 itu boleh menyebabkan Bitcoin drop ke kawasan kita punya 15.5k. So itulah possible untuk pergerakan untuk hari ni ataupun untuk minggu ni. Nanti dia akan pergi ke ruangan komen. Ruangan komen, thank you untuk yang semalam. Dulu pun nak reply semalam. Kemudian untuk hari ni, untuk tengok di ruangan komen tak ada yang bertanya pasal coin. So kalau anda berminat untuk tanya coin anda, kita boleh akan boleh review untuk anda untuk next review. So type saja di ruangan komen dan jangan lupa like dan subscribe. So untuk di Bitcoin dah nak tengok juga untuk di SRP. Apa SRP memang Zuna aku kata buy banyak juga untuk kali ni, iaitu sebab apa SRP ada potential yang tinggi untuk lebih profit yang lebih banyak. So ini kalau kita letak RM1,000 di Bitcoin, Zul akan letak juga RM1,000 untuk di Ethereum. Sebab apa? Zul nampak potential, dua-duanya ada potential untuk aku kata melakukan kenaikan ataupun untuk long term. Cuma Ethereum tu kalau kita letak profitnya lebih tinggi, sebab apa kita buy dengan harga masih murah. So untuk di Ethereum tu ada monitorkan trendline putih semalam, trendline yang ini, trendline channel. So channel tu kita nampak ada strength untuk melakukan kenaikan untuk di di Ethereum. Namun kita akan tengok price must break below 1.2, kita berada di support. So next support adalah sekarang ni ini bertukar menjadi resistance, nanti tukar color. So inilah menjadi resistance, manakala yang ni kita menjadi resistance. So currently support kita berada di 977. So suggestion adalah untuk kita ada bear flag juga ini. Bila kita ada bear flag, kita akan clearkan sedikit. Kita akan delete yang ni, kemudian kita akan percentage pun kita akan, yang ni pun kita delete. Ini delete juga. So apa yang saya nak monitor currently adalah kita nak tengok pergerakan ni. Kita ada bear flag untuk di daily, kita akan tengok di 4 hours untuk draw yang lebih tepat. Yang ni kita ada bear flag ni ya, so yang ni pun kita delete. So akan cuba draw untuk channel, sebab apa semalam tu tak berjaya lagi untuk draw channel menggunakan di phone ni. Kita akan cuba balik channel. Okay, yang ni kita ambil yang ini. Kita letak kat sini. Okey, tak berjaya lagi tu nak draw menggunakan phone untuk channel ni banyak. So apa pun biarkan dulu. Untuk apa yang Zul akan lukis saja, Zul akan draw menggunakan pen. So apa yang Zul tengok adalah kat sini, di mana kita tengok pergerakan ini dan pergerakan ini. Kita masih lagi monitor, dan inilah price ni adalah menuju daripada price target ini. Nanti Zul akan letakkan balik price targetnya. Ya, ini kita boleh nampak point of breakout yang ni daripada yang ini. So point of breaking ke bawah, meaning kalau kita breakout ini, dijangkakan price menuju first 800. So menjangkakan zona target ke 813 dan juga lower di kawasan almost di kawasan zona targetkan $500. So $800 ke $500 adalah tu punya possible untuk bottom di Ethereum. So apa pun kita akan tengok, kita akan start buy untuk bulan depan. So dijangkakan kalau drop untuk di Bitcoin dalam kawasan 15k, kita akan dapat balik untuk Ethereum first ke kawasan 1k balik, iaitu kawasan below ini adalah good untuk kita akan start DCA. So kawasan ni dan loss position ni adalah confirmation untuk kita drop ke kawasan 800 ataupun almost ke 500. So itulah untuk yang analysis untuk tengok kat Ethereum. Still lagi waiting, insyaAllah kita akan dapat, tak lama dah pun bulan ni, bulan 12 pun dah nak habis, bulan 1 pun dah nak menjelma. So insyaAllah kita akan dapat bottom di bulan 12, bulan 1. Dan untuk kali ni, untuk bear market tu jangkakan kalau kita akan bottom di bulan 1 selepas next meeting. Sebab apa, jangkaan untuk
tahun depan 23, 24 still lagi interest akan dinaikkan untuk kawal inflation. So meaning jadi dolar akan terus melakukan strengthening. So meaning untuk aset-aset seperti Bitcoin, Ethereum dan juga aset-aset lain akan terus melakukan downtrend ataupun bear market. Dan untuk di Bitcoin macam cakapkan, di Bitcoin dah pun hampir menunjukkan bottom. Dan Bitcoin sekiranya bottom, kita akan tengok price itu akan start. Sebab apa? Untuk di Bitcoin sebenarnya kita tak ada lagi tanda-tanda untuk bullish sebenarnya, ikut kecuali yang ni. Ini adalah pattern ini dah pun breakout. Ikutkan ini kita dah breakout, yes, tanda bullish. Inilah consider tanda bullish. Cuma untuk di ini BTC USDT kita akan pergi untuk yang ni. So kita akan tengok yang ni. Trendline ini adalah sebenarnya dah breakout, dah consider bullish, tapi cuma untuk di short term untuk yang ni masih lagi kata possible untuk dapat bottom. So meaning kita dah dapat bear flag kata bull channel ni. So either kalau kita break bawah 15 dan kita dapat bounce daripada 15 ini adalah good, money consider bottom. So tu jangkakan insyaAllah kita dapat bottom ataupun 15, 16 adalah possible juga kita punya bottom. So apapun itulah letak timeline itu di mana sebaik saja kita 15.9 tu akan start buy. So daily candle dah pun timbul yang baru untuk candle ini, iaitu bawah low. So meaning untuk yang ni kita nak kata pun susah juga ni. Kita lakukan zoom in, memang below 16.7. So meaning ini kita adalah kalah mostly pergerakan ni sama ada hari ni kita akan dapat sedikit. Untuk hari ni kita tengok macam mana, boleh possible untuk dalam 2-3 jam untuk hari ni, kemudian kita dapat retest untuk candle ini. Retest ini untuk retest sebelum kita melakukan dropping lagi. So untuk hari ni adalah kita akan dapat confirmation ataupun untuk confirmation lah untuk retest. Retest tu berlaku rejection daripada sini dan price kembali drop bawah. So meaning itulah confirmation kita ini sebenarnya kita dah confirmation. Currently untuk hari ni kita nak tengok movement ni, price retest balik yang ni body hijau sebelum hari semalam. Kemudian kita tengok price itu boleh drop, dan drop itu meaning kita boleh cakapkan analisis kita tepat dan insyaAllah kita akan dapat balik ke kawasan 16.7. So itulah price target untuk Bitcoin. Itu saja untuk hari ni guys. Pagi ni untuk analisis. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. So jangan lupa type di ruang komen untuk tengok analisis coin anda, dan insyaAllah nanti tu akan buat next review. So Assalamualaikum, jumpa lagi next review. Bye bye.